Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari kumpulan 4 akan membentangkan teori pembelajaran sosial. Nama saya Nur Hidayah binti Ismail, 073993. Okey, pengenalan teori pembelajaran sosial. Pada tahun 1941, dua orang ahli psikologi iaitu Neil Miller dan John Dowlett telah mengatakan dalam laporan eksperimennya bahawa peniruan imitation merupakan hasil proses pembelajaran yang ditiru daripada orang lain. Proses belajar oleh Miller dan Dowlett dinamakan social learning ataupun pembelajaran sosial. Peniruan tingkah laku peniruan manusia terjadi kerana mereka berasa seperti memperoleh ganjaran ketika meniru tingkah laku orang lain ataupun memperoleh hukuman jika tidak menirunya. Okey, 20 tahun berikutnya, Albert Bandura dan Richard Walters telah melaksanakan eksperimen lain yang juga berkenaan dengan peniruan. Hasil eksperimen mereka mendapati bahawa peniruan boleh berlaku hanya melalui pengamatan terhadap tingkah laku model iaitu orang yang ditiru, meskipun tanpa sebarang peneguhan seperti ganjaran atau pujian. Proses belajar ini disebut sebagai observational learning ataupun pembelajaran melalui pengamatan. Albert Bandura kemudiannya memperbaiki teori pembelajaran sosial ini kerana teori pembelajaran sosial yang sebelumnya hanya menekankan tingkah laku tanpa memberi pertimbangan kepada proses mental seseorang. Teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Bandura menekankan tentang bagaimana tingkah laku kita dipengaruhi oleh persekitaran melalui peneguhan reinforcement, pembelajaran pengamatan, observational learning, pandangan serta cara berfikir yang kita miliki terhadap sesuatu maklumat dan juga sebaliknya, iaitu bagaimana tingkah laku kita mempengaruhi persekitaran dan menghasilkan peneguhan, reinforcement dan peluang untuk diperhatikan oleh orang lain. Observational opportunity. Menurut Bandura, proses mengamati dan meniru perlakuan dan sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar. Eksperimen beliau yang terkenal ialah eksperimen patung Bobo kerana ia melibatkan patung yang dikenali sebagai Bobo. Eksperimen ini menunjukkan bahawa kanak-kanak meniru tingkah laku agresif dari orang dewasa di sekitarnya. Perkara yang lebih penting yang didapati daripada eksperimen ini telah menunjukkan pertalian antara teori-teori pembelajaran behaviorism dan kognitif kerana ia merangkumi aspek-aspek motivasi, pemerhatian dan ingatan. Tokoh pembelajaran sosial ialah Albert Bandura. Ini adalah sedikit latar belakang Albert Bandura. Albert Bandura dilahirkan pada 4 Disember 1925 di Mundale, Northern Alberta, Kanada, suatu kota kecil di dataran utara Kanada. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di desa kecil dan beliau mendapat pendidikan di sana. Kedua ibu bapa Albert Bandura tidak mempunyai latar belakang yang hebat dalam pendidikan, tetapi mereka amat mementingkan ilmu pengetahuan. Ayah Bandura sendiri yang mengajar beliau 3 jenis bahasa. Semasa zaman persekolahan, Bandura menggunakan inisiatif sendiri untuk belajar kerana kekurangan tenaga pengajar dan juga bahan rujukan. Walaupun Bandura bersekolah di sekolah yang sederhana, tetapi beliau tetap memberikan hasil yang memuaskan di dalam pelajaran. Kemudian, beliau meneruskan pengajian ke University of British Columbia di Vancouver. Pada tahun 1949, beliau mendapat ijazah sarjana muda dalam psikologi dari University British Columbia. Kemudian, beliau memperoleh gelaran master dalam bidang psikologi pada tahun 1951. Pada tahun 1952, beliau meraih gelaran doktor,
PhD di University of Iowa dalam bidang psikologi klinikal. Sewaktu Bandura di University of Iowa, beliau telah bertemu dengan Virginia Vance, iaitu yang merupakan seorang pengurus di Obstetric Hospital. Mereka kemudiannya berkahwin pada tahun 1952 dan dikurniakan 2 orang anak perempuan, iaitu Mary pada tahun 1954 dan Carol pada tahun 1958. Akhir-akhir sekali, Albert Bandura telah meninggal dunia pada 26 Julai 2021 di Stanford, California. Assalamualaikum. Nama saya Nasuha binti Muhammad Fauzi, nombor metrik 073989. Saya akan terangkan mengenai teori pembelajaran sosial Bandura. Teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura dikenali juga sebagai teori tingkah laku kognitif yang mengandaikan bahawa tingkah laku dipelajari melalui peniruan, pemerhatian, kepercayaan dan rekaan. Dalam teori pembelajaran, pemerhatian dan peniruan merupakan metode utama dalam proses pembelajaran tingkah laku manusia. Di sini saya simpulkan bahawa pembentukan tingkah laku manusia melalui proses pembelajaran melalui pemerhatian dan peniruan. Dalam teori ini terdapat Albert Bandura terkenal juga melalui teori pemodelan Bandura. Mengikut teori pemodelan, proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan pemodelan, iaitu melibatkan pemerhatian dan peniruan orang lain melakukan suatu atau gerak balas yang ditonjolkan. Maksud di sini seseorang memerhati dan meniru tingkah laku orang lain, gerak balas yang ditonjolkan. Itu bermaksud pemodelan. Dan tingkah laku pelajar yang dipelajari melalui pemodelan. Di sini pembentukan tingkah laku pelajar ni terbentuk melalui pemodelan. Dalam teori pemodelan ni terdapat 2 perkataan yang selalu digunakan, iaitu model dan pemodelan. Model bermaksud sumber peniruan tingkah laku. Pemodelan iaitu proses meniru tingkah laku model dan menghasilkan tingkah laku yang hampir menyerupai tingkah laku model tersebut. Model ni contohnya iaitu guru sebagai suri teladan model. Pemodelan pula pelajar ini meniru tingkah laku guru, meniru tingkah laku cara percakapan guru. Termasuk pula eksperimen patung bobo. Albert Bandura menggambarkan proses pembelajaran ini melalui eksperimen patung bobo. Dalam eksperimen ini melibatkan sekelompok kanak-kanak prasekolah, yang mana kanak-kanak ini dibahagi kepada 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ini, kanak-kanak tersebut ni dipertontonkan satu video yang mana ada seorang dewasa berperilaku agresif seperti memukul patung bobo ataupun menendang patung bobo. Dalam video tersebut model ini menggunakan tangan untuk memukul dan juga menggunakan alat untuk memukul patung bobo. Sementara itu, kumpulan B pula, kanak-kanak yang dari kumpulan B, mereka ni dijadikan sebagai kumpulan kawalan, yang mana mereka ni tidak dipertontonkan dengan tingkah laku yang agresif. Malah mereka ni ditontonkan dengan seorang dewasa melayan baik. Assalamualaikum, saya Linda Syakira binti Zainuddin, nombor metrik 073960. Okey, baik. Seterusnya saya akan sambung perbincangan kita pada hari ini mengenai teori pembelajaran sosial, di mana kita dah dengar secara detail dari sahabat saya, Hidayah, mengenai teori ini. Teori ini ditemukan oleh Albert Bandura, mana menurut beliau teori ini berlaku melalui persekitaran kita. Bukan sahaja di dalam kelas ke, bukan di rumah, tak, di sekitar kita. Semua boleh berlaku.
teori. Alright. So hari ini saya akan share tentang proses pembelajaran melalui pemodelan ataupun teori sosial ataupun juga dikenali sebagai peniruan. Right. Okay. Yang pertama adalah attention, pemerhatian. Di mana budak-budak dia akan belajar melalui pemerhatian. Biasa perasan tak kalau anak-anak kita kan, mungkin dah tak ada anak lagi, ataupun anak buah kita, ataupun mungkinlah anak jiran kita, diorang ni biasa dia suka tengok, dia suka perhatikan benda tu. Dia sebenarnya dia sedang melalui proses ni lah, teori pembelajaran sosial. Mula-mula diperhatikan. Contohnya diperhati benda yang dia suka. Contohnya kalau dia suka main badminton ke, dia suka tengok orang macam tu. Ataupun model dia adalah guru dia ataupun kawan dia. Okey. Seterusnya adalah mengingati. Bila dia dah tengok, of course lah dia akan ingat, betul tak? Macam kita lah. Kita kan kalau lah kita mengalami satu ujian yang berat lah contohnya. Mesti kita ingat peristiwa tu, betul tak? Sampai bila-bila kita ingat. Betul kan? Okay, seterusnya adalah reproduction, di mana dia menghasilkan tingkah laku tersebut. Okay. Dan seterusnya adalah reinforcement atau motivation, iaitu peneguhan. Peneguhan ni mungkin kawan kita tadi pun dah banyak sangat share tentang peneguhan yang positif dan juga peneguhan yang negatif. Okey, baik cikgu. Contohlah kan, saya bagi contoh satu. Okey, siapa ada anak kat sini? Betul dah saya bagi contoh. Oh, ada. Ya betul lah. Cikgu Syahira lah kan. Boleh cikgu? Saya bagi contoh? Boleh pakai. Cikgu ni dia ada anak. Mungkinlah dalam 2-3 tahun lah kan. Lepas tu dia dedahkan dengan tengok video mungkinlah telefon kan. Dalam satu video tu mungkinlah dalam satu video tu ada budak yang bagi makan kucing, contohlah. Lepas tu bila dia tengok video tu mesti dia ingat, betul tak? Selepas dia ingat, mungkinlah lepas ni kalau situasi tu berlaku dia akan bagi makan kucing. Alright, satu hari Cikgu Syahira ni dia bawa lah anak dia ni pergi makan kat kedai. Lepas tu tiba-tiba datanglah kucing ni. Datang kucing ni, automatik tingkah laku anak dia ni ambil ayam tu bagi kat kucing. Sebab apa? Dia dah reproduction, apa yang dia tengok, apa yang dia ingat dan apa yang dia buat sekarang. Okey dah. Right. Tu sampai step yang ketiga, iaitu reproduction. Seterusnya, sebagai ibu lah kan Cikgu Syahira. Saya. Cikgu. Sebagai ibu lah, bila cikgu tengok keadaan macam ni, apa tindakan cikgu? Dia tengok anak cikgu bagusnya. Terharu lagi. Betul, terharu dan mungkin akan bagi pujian. Okeylah. Bila dah, contohlah macam kita lah kan, kita pun suka orang puji kita tak? Cikgu suka tak orang puji? Suka. Okeylah, kita suka lah orang puji. Mungkin lepas ni kita akan jadi lebih baik. Macam budak ni juga. Okey, mungkinlah anak cikgu ni dia dapat pujian daripada mak dia, dan mungkin lepas ni bila dia jumpa kucing dia akan bagi makan, ataupun mungkin tadi dia bagi stokol. Mungkin lepas ni contohlah. Alright. Saya proses pelajaran melalui pemodelan. Okey, saya akan sambung aplikasi teori modeling dalam PDP. Yang ni fokus aplikasi dalam PDP ada 6. Yang pertama, guru sebagai role model. Yang kedua, memberi motivasi dan peneguhan. Yang ketiga, rakan sebagai model. Yang keempat, modifikasi tingkah laku. Yang kelima, peniruan secara tidak langsung. Dan akhir sekali, kaedah demonstrasi. Okey, yang pertama, guru sebagai role model, iaitu guru perlu menjadi model yang baik sama ada dari segi pakaian, tingkah laku dan penuturan, kerana guru sering dijadikan contoh oleh murid. Demonstrasi guru dalam bilik darjah adalah jelas agar pelajar dapat meniru dengan cepat. Contohnya, guru membuat lukisan sebagai alat bantu mengajar, maka pelajar-pelajar ni akan cenderung untuk meniru guru mereka kerana dia telah menganggap
mereka sebagai role model. Contohnya kalau cikgu pilih salah satu daripada lukisan pelajar-pelajar, maka pelajar itu akan lebih cenderung untuk jadikan cikgu itu sebagai role model. Yang kedua, memberi motivasi dan peneguhan, iaitu guru memberi motivasi dan peneguhan sama ada menggunakan ganjaran intrinsik atau ekstrinsik. Intrinsik itu maksudnya kita bagi ganjaran dalam bentuk penghargaan, maksudnya bintang ke, job itu ke. Ekstrinsik ni maksudnya kita bagi penghargaan dalam bentuk kewangan, maksudnya bagi hadiah ke, bagi rekod. Kalau guru ni bagi motivasi, dia dapat menarik perhatian murid. Contohnya kita tahu dah pelajar ni dia suka kepada hadiah. Jadi cikgu tu kena guna cara yang pelajar suka. Contohnya apabila pelajar dapat menyelesaikan latihan dengan cermat, cikgu berikan hadiah seperti pujian, coklat ataupun pen. Yang ketiga, rakan sebagai model, iaitu guru boleh menggunakan murid-murid yang menunjukkan tingkah laku yang baik untuk dijadikan model di dalam kelas. Cara ini boleh dilakukan dengan melakukan pembelajaran secara kooperatif. Maksud pembelajaran secara kooperatif ialah kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama. Contohnya macam dalam gambar tu, contohnya ada soalan matematik, cikgu minta menyelesaikan itu satu kumpulan. Kiranya dalam satu kumpulan tu ada pelajar pandai, ada pelajar kurang pandai, maka dia dapat menghasilkan matlamat yang sama. Seterusnya, modifikasi tingkah laku, iaitu teknik modifikasi tingkah laku di mana guru menetapkan satu tingkah laku yang baru di kalangan murid. Kita nak modify tingkah laku di halaman. Contohnya halaman dia tidak hormat kepada guru. Kita nak modify balik tingkah laku dia biar dia jadi hormat kepada guru. Guru boleh menunjukkan teladan yang baik seperti bersopan santun, tidak meninggikan suara dalam bilik belajar. Apabila murid meniru tingkah laku yang baik, guru perlu memberi peneguhan untuk melazimkan tingkah laku tersebut. Untuk pastikan pelajar itu konsisten, guru ini perlu bagi peneguhan untuk melazimkan tingkah laku tersebut. Contohnya, saya pernah buat satu kaunseling kelompok. Masa tu untuk pelajar konten, dan sebab kepada konten bukan sebab dia tak faham subjek ke, bukan sebab dia malas ke, tapi disebabkan sikap guru ni, sikap guru yang suka meninggikan suara dan merendahkan dia dalam kelas. Benda tu juga menjadi teladan yang tidak baik kepada murid dan mencerdaskan pelajaran dia. Seterusnya, peniruan secara tidak langsung, iaitu berlaku melalui pemerhatian secara tidak langsung, seperti seorang individu meniru watak yang dibaca dalam buku, atau peniruan melalui pemerhatian ketika guru mengajar ratanya. Contohnya main bola jaring. Biasanya pelajar ni akan fokus kepada cara guru mengajar muridnya, dan dalam masa yang sama pelajar ni juga boleh pandai main bola jaring melalui pemerhatian. Ataupun contoh lain, guru boleh mengajar nilai dan peranan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi. Murid dapat meniru tingkah laku positif secara tidak langsung yang ditunjukkan watak-watak dalam simulasi tersebut. Teknik main peranan ni kita bagi satu watak dan pelajar-pelajar tu perlu lakonkan watak tersebut. Biasanya kalau pelajar ni dia melakonkan watak tersebut, dia akan ada reaksi untuk ikut watak yang dia lakonkan. Yang terakhir adalah kaedah demonstrasi. Kaedah demonstrasi ialah seorang guru memperhatikan pada seluruh kelas tentang suatu proses atau cara melaksanakan sesuatu. Kaedah ini akan dapat memberi kesan yang optimum kepada kefahaman pelajar. Sebabnya demonstrasi ini memerlukan pergerakan. Biasanya kalau pelajar ni dia baca je, dia tak faham sangat. Tapi apabila ada demonstrasi, dia memberi kesan yang lebih baik kepada pelajar. Sebagai contoh, bagi mata pelajaran pendidikan Islam, guru boleh membuat demonstrasi amali solat kepada pelajar. Kaedah amali dapat memberikan para pelajar peluang untuk berinteraksi secara terus dengan situasi pembelajaran. Jadi fokus dia demonstrasi, dia tahu dulu cara untuk amali, kemudian baru dia faham. Itu saja daripada saya.
belajar tentang macam mana kita nak aplikasikan teori ni dalam PDP. Okay, sekarang ni saya akan share tentang kesan daripada aplikasi tersebut. So untuk slide ni saya dah bandingkan siap untuk kita aplikasi apa dan apa kesan dia. Okay, okay? Okay tak? Alright. Okay, yang pertama adalah guru sebagai role model. Okey, perasan tak? Mungkin benda ni berlaku pada kita juga kan, masa kita kecil. Okey lah. Contohlah budak ni dia bawa balik kat rumah dia satu lukisan yang telah dia hasilkan dekat sekolah. Itulah. Okey, so dia bawa balik kat rumah, dia tunjuklah dekat mak dia. Okey, mak dia tengok, okey lukisan tu macam contohlah pokok lah kan. Okey, mak dia tengok, mak dia puji, okey cantik. Tapi kalau daun ni macam ni, mungkin lebih cantik. So, daripada budak tu sendiri, mungkinlah budak tu akan cakap, no, cikgu dia cakap macam ni. Cikgu dia cakap, kena lukis macam ni, betul tak? Rasa tak? Maksudnya kat sini, cikgu dia tu adalah segala-galanya bagi dia. So, kalau kita mengaplikasikan guru sebagai role model, memberi kesan kepada murid tu sendiri untuk menjadi sama tingkah laku dengan guru dia. Kalaulah guru tu seorang yang bercakap lemah lembut, sopan, mungkin anak kita pun macam tu ataupun sebaliknya. Itu yang pertama lah. Yang kedua adalah memberi motivasi dan penubuhan. Okay, untuk ni saya ada terangkan tadi dalam proses, di mana proses yang keempat adalah memberi motivasi dan penubuhan. Benda ni sangat-sangat penting sebabnya budak ni dia main buat je, betul tak? Dia tak tahu benda tu salah ke betul. So peranan kita lah sebagai ibu bapa dan guru untuk menegur mereka. Kalau buat salah, okey ni salah, kita tegur. Okey, kalau betul, okey ni betul, dia boleh teruskan. Okey. So kesan dia kepada murid ni, murid akan terus menunjukkan tingkah laku yang baik sebab berlakunya peneguhan ni. Okey, itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah kaedah demonstrasi. Okey, contohlah kan. Okey. Contoh cikgu buat demo kat depan untuk masak ataupun buat kuih donat contohlah. Okey, cikgu susu, cikgu adalah susu yang sekarang wonder kan. Okey, masukkan contoh first masukkan air, lepas tu yeast, lepas tu gandum. Okey. So bila kaedah demonstrasi ni diadakan, murid akan lebih faham, betul tak? Macam kita lah kan. Kita akan lebih faham kalau kita tengok real life kita. Berbeza dengan contohlah kalau baca resepi je, mungkin kita tak akan faham. Tapi bila kita nampak demo ni, kita akan lagi faham. So kesannya adalah tahap pemahaman pelajar lebih optimal dan lebih baik. Okay, itu sahaja kesan. Okey, cara kesimpulannya, melalui teori pembelajaran sosial Albert Bandura ini dapat kita rumuskan bahawa tingkah laku manusia dipengaruhi oleh persekitaran, iaitu melalui peneguhan dan pengamatan, dan proses ini akan berulang kepada individu yang lain. Sebab apa? Pembelajaran ataupun proses pembelajaran ini dia lebih berkesan melalui pengamatan ataupun pemerhatian kan. Jadi setiap individu ini dia tidak mempunyai minat yang sama, dan kebanyakan individu akan mengikut tingkah laku seseorang tidak tanpa sebab yang munasabah. Dia kadang-kadang tindakan kita ikut ni, kita tak fikir pun benda tu kebaikan ataupun tidak. Contohnya dalam sekarang ni kan viral ataupun dalam TikTok ni majoriti semua orang ada. Jadi trend yang dibawa dalam TikTok ni, kita lihat dia lebih cenderung ataupun disebabkan pemerhatian kita. Kita tengok orang tu menari, kita nak menari juga, gitu kan. Contohnya kan. Akan tetapi manusia ni dia ada kebolehan untuk mengawal diri sendiri, iaitu self-regulation, atau mungkin boleh kita simpulkan sebagai antara nafsu dan amzalah. Maksudnya ada dua, satu nafsu, tapi Allah Ta'ala berikan kita ni akal untuk memilih sama ada perbuatan tu baik ataupun tidak. Dalam Islam sendiri, permodelan ni sangat-sangat berkait rapat lah. Contohnya, dalam Islam ada terkait dengan suruhan berakhlak baik. Satu hadis seorang lelaki pernah
ad-din, itu agama kan. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam husnul khalqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah akhlak yang baik. Kalau kita bertingkah laku yang baik, orang ikut, maka bukan sahaja orang tu dapat pahala ataupun kebaikan, malah diri kita sendiri pun akan mendapat manfaat daripada kesan yang berlaku. Itulah Allah Alam. Itu saja daripada kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah pulang terakhir ini tajuk berkaitan dengan behaviorism. Satu soalan lagi dah beranda. Sebab kita dah lebih mat ke tak apa. Boleh ya lelaki orang tak? Ada cuma orang tak? Satu soalan. Okey. Kan tadi saya dah dengar proses pembelajaran pemodelan ada 4 proses kan. Yang apa yang akan berlaku sekiranya proses pembelajaran pemodelan tu dia berhenti setakat tingkat 3 sahaja, iaitu reproduction. Soalan tu dia tanya gimana kita ada 4 proses kan. Tapi gimana kalau kita berhenti sampai reproduction sahaja? Okey. Untuk teori pembelajaran sosial ni sampai tahap 3 saja benda tu boleh berlaku. Cumanya tak lengkap. Okey. Sebabnya bila budak ni dah action, dah buat something tu, dah buat perlakuan tu, mungkinlah perlakuan baik tu, mungkin dia tak teruskan sebab dia tak tahu pun benda tu baik ataupun tak ada orang puji dia tak termotivasi untuk buat lagi. Okey. Yang kedua, kalaulah dia buat benda jahat, negatif. Contoh. Dia suka buat benda tu, tapi tak ada pun orang tegur dia benda tu salah. So dia akan terus buat. Sebab itulah perlunya ada reinforcement, iaitu peneguhan terhadap negatif dan juga positif. Okey. Soalan bagus, jawapan bagus. Soalan terakhir saya. Itulah anda akan ya, sebab kita memanglah dia ada model masing-masing ya. Salah seorang boleh sebutkan siapa model anda dan juga bagaimana anda nak laksanakan ini untuk mengikuti model anda proses ini. Okey. Bila 5 orang siapa nak jawab? Okey. Kira lah kanonnya sekarang ni ya. Sama TikTok lah sekarang. Yang awak minat, yang awak nak jadikan dia model, dan apa yang awak buat mengikut proses. Siapa yang tak lagi? Okey, kira. Sebagai umat Islam kan, dia tak lari. Kita nak sebut model utama kita adalah Rasulullah SAW. Semuanya contoh yang saya nak bawakan pada pagi tengah hari ni lah. Saya menjadikan ayah saya sebagai model. Contohnya, sebab apa dalam anak ni, dia guru pertama yang dia jumpa adalah mak ayah dia. Jadi kalau mak ayah ni tak bawa satu kelakuan ataupun pendidikan yang baik, dia tak boleh nak mencorakkan anak-anak tu lah. Contohnya ada, kalau kita boleh refer daripada 4 kata. Kalau kita tengok balik cara mak ayah kita didik kita, semuanya mesti ada. Sebab apa? Kalau salah satu daripada proses ni gugur, maka mungkinlah kita tak dapat berfikir ataupun tak tumbuh menjadi orang yang mampu mengimbangi setiap keputusan ataupun perkara dalam kehidupan. So saya sendiri saya jadi tarik saya Kerana apa? kerana satu dia dia setiap kesalahan yang kita buat, dia ada teguran dan dia ada tindakan susulan. Dan macam mana awak perhati? Kalau ikut proses ni macam mana awak perhatikan ayah awak sebagai model ni, awak perhati apa nak ikut dia? Macam mana cara perhati? Okey, contohnya cara ayah saya melayani mak dia. Panjang mulut saya silap ni kan, tapi contohnya pengajian saya macam mana saya melayani mak dia. Daripada situ saya akan mengingati ataupun
pun ikutlah cara ayah saya tu. Kemudian hasilnya saya akan buat kat mak saya, insyaAllah lah. InsyaAllah setakat dia baik dia. Kemudian motivasi pula bila mana bila mana contoh ayah kenapa kita buat baik dengan mak kan. Jadi dia akan berikan nasihat, dia akan berikan kasih sayang dan perhatian lebih kan. Jadi menyebabkan kepulauan anak saya besar. Alhamdulillah. Contohlah. Mana dia pilih ayah dia kan. Maknanya itu model yang paling dekat lah. Dan dimudahkan dengan uswatun hasanah. Maknanya memanglah Rasulullah yang terbaik-baiknya contoh ikutan kita kan. Dan ingat pada Pak proses ini mengikut Bandura. Kalau kita ambil contoh lain, kita sendiri pun ada teori sendiri. Tapi yang ini Bandura. Maknanya ingat Pak proses ni. Sebab biasanya banyak ditanya dalam perperiksaan dan sebagainya lah. Berkaitan dengan Bandura, peniruan. Jadi sekarang ni teori peniruan tu memang berlaku. Hebat sekarang ni. Dia tengok filem, apa filem pun dia akan jadi satu yang diikuti. Nak jadi hantua, tengok cerita hantua nak jadi hantua. Cerita pun mak kilau. Mak kilau. Macam mana saya pergi hantua, sebab saya cerita lama hantua dulu. Okey, terima kasih semua. Dan insyaAllah kita akan sambung dan minta maaf ambil masa anda. Cuma saya lupa nak bagi tahu awal itu. Iaitu sebenarnya dengan kumpulan yang tajuk sama tu kita asingkan. Katakanlah